Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar kecerunan dan luas di bawah graf bab 6 tingkatan 5. Okey, saya Syed Gurinawati, Guru Cemerlang Matematik SMK Sri Alam 2 Pasir Gudang. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini memahami dan menggunakan konsep kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf. Memahami konsep kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. Apakah kaitan dengan kehidupan seharian? Okey. Topik ini berkaitan dengan kehidupan seharian. Sebuah motosikal bergerak dari satu tempat ke satu tempat dalam jarak, laju dan masa yang tertentu. Jarak, laju dan masa ialah tiga kuantiti yang dapat diukur untuk mewakili pergerakan motosikal tersebut. Contohnya, seorang pelajar yang bernama Reza menaiki motosikal daripada rumah untuk ke sekolah. Di situ ada jarak, ada kelajuan dan ada masa yang kita dapat ukur. Kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf. Graf digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua kuantiti. Kecerunan suatu graf mewakili kuantiti yang tertentu. Kecerunan graf sama dengan perubahan kuantiti pada paksi mencancang dibahagi dengan perubahan kuantiti pada paksi mengufuk. Luas di bawah graf. Kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf ialah hasil darab kuantiti yang diwakili oleh paksi mencancang dengan kuantiti yang diwakili oleh paksi mengufuk. Luas di bawah graf, jarak masa tidak mewakili kuantiti yang bermakna. Luas di bawah graf laju masa mewakili jarak yang dilalui. Luas di bawah graf pecutan masa mewakili laju pergerakan. Hubungan antara dua kuantiti lebih jelas dalam bentuk graf. Untuk topik ini, kita ada dua graf yang perlu kita pelajari, iaitu graf jarak masa dan graf laju masa. Okey. Di sini saya tunjukkan graf jarak masa. Bagi perbezaan graf jarak masa dan laju masa, di atas ini jarak dan ini adalah masa. Okey. Ini adalah contoh graf jarak masa. Okey. Masa pertama, masa kedua dan masa yang ketiga. Okey. Graf jarak masa contohnya dari bandar A ke bandar B. Okey. Kecerunan perubahan jarak bahagi perubahan masa. Kecerunan positif pergerakan menuju B. Okey, pergerakan daripada A menuju B. Kecerunan sifar pegun. Kecerunan negatif pergerakan balik ke A, daripada B balik ke A. Kecerunan perubahan jarak bagi perubahan masa sama dengan laju. Ini adalah graf jarak masa. Bagi graf laju masa pula, perbezaannya yang anak-anak murid boleh lihat, ini adalah laju. Paksi mencancangnya iaitu Y adalah laju. Okey. Saya tunjukkan. Okey, sama masa pertama, masa kedua dan masa ketiga. Okey. Okey, dan ini adalah A dan B adalah kelajuannya. Okey, kecerunan sama dengan perubahan laju bahagi perubahan masa sama dengan pecutan.
Kesusunan positif adalah pecutan. Kesusunan sifar iaitu laju seragam, tiada kelajuan dan kesusunan negatif ialah nyah pecutan. Purata laju sama dengan jumlah jarak yang dilalui dibagikan dengan jumlah masa yang diambil. Seterusnya, kita pergi kepada contoh soalan. Okey, kita pergi seterusnya kepada contoh soalan bab kesusunan nada luas di bawah graf. Okey, bila anak-anak murid menjawab soalan, yang pertama sekali anak-anak murid melihat apa yang ditulis di sini, sama ada di jarak atau laju. Okey, jadi kalau ditulis jarak, distance, maksudnya graf ini adalah graf jarak masa. Kalau sini tulis laju, maksudnya laju masa. Okey. Cara untuk menjawab soalan graf jarak jarak masa dan laju masa dia berbeza. Okey, ini adalah contoh soalan yang cikgu buat. Okey, rajah 8 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Johan dari sebuah taman rekreasi ke rumahnya dengan basikal. Okey, jadi kita nak kira lah jarak perjalanan Johan dari taman rekreasi ke rumahnya dengan menaiki basikal. Okey, ini grafnya, dilukis daripada grafnya. Okey, dan soalan yang ditanya adalah, okey, A, nyatakan tempoh masa dalam minit Johan berhenti. Okey, bila macam slide yang saya tunjukkan tadi, kalau graf jarak masa, okey, masa yang dia berhenti. Okey, di sini. Okey, dia tak bergerak lah, masa yang tidak bergerak, dia berhenti di sini. Jadi nyatakan tempoh masa dalam minit. Kebetulan ini adalah minit. Kalau diminta jam, daripada minit kita kena tukar. Tapi nak dalam minit, jangan berhenti. Jadi kat sini kita tengok 60 tolak dengan 30. Bukan 30 tolak 60 ya. Masa 60 tolak dengan 30. Jadi di sini 60 tolak dengan 30. Nanti anak-anak murid boleh tulis dalam ruang jawapan yang disediakan oleh pihak lembaga peperiksaan atau pihak sekolah waktu peperiksaan nanti. Okey. At least sekurang-kurangnya jangan takut untuk menjawab soalan ini. Kena cuba juga untuk jawab. At least dapat 1 markah pun tak apa. Okey. Saya pergi pada B. Hitung laju purata dalam meter per minit perjalanan Johan bagi tempoh 30 minit. Okey, laju purata bila kita nak cari laju purata, jarak bahagi dengan masa. Okey, jarak bagi dengan masa. Jadi dalam tempoh 30 minit di sini, dalam tempoh yang depan ni 30 minit yang pertamalah, Jadi kat sini 3000. Okey, kita nak cari average speed average speed ni kalau untuk jarak kita cari kecerunan lah 3000. Okey, tolak dengan kosong bahagi dengan 30 tolak kosong. So kita akan dapat 100 meter minit negatif 1. Okey, maksudnya kat sinilah kita punya yang kita nak cari. Okey. 3000 tolak kosong, 30 tolak kosong. Dan jawapannya mesti positif sebab grafnya menaik. Okey. Grafnya menaik. Okey. Okey. B dah selesai. Okey. C pula. Diberi purata laju bagi keseluruhan perjalanan ialah 50 meter per minit, cari nilai Y. Okey. Purata laju, jumlah jarak bahagi jumlah masa. Kalau kita tengok pada slide saya yang depan tadi, purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey. Cikgu Rina bagi tips macam mana kita nak sentiasa bagus dalam matematik. Jadi setiap kali kita nak jawab soalan, kita tulis balik kita punya formula.
Okey, tak apa, banyak kali pun tak apa. Sekurang-kurangnya kita ingat. Jadi itulah tips saya daripada sekolah sampai saya masuk universiti. Itulah tips saya. Jadi kita sentiasa ingat dan kita akan recall balik. Okey, jadi purata laju sama dengan 50. Okey, jumlah jarak. Okey, jumlah jarak ni kita tak tahu. Jumlah jarak ni nak carilah. Kita letakkan Y bahagi dengan jumlah masa. Jumlah masa ni adalah 105. Okey. Sebenarnya graf jarak ni lebih mudah daripada graf laju masa sebenarnya. Jadi bila kita darabkan, okey, Y, kita darabkan, kita naik atas. Saya tukar tempat dia. Y sama dengan 50 darab dengan 105. Jadi Y sama dengan, okey, boleh guna kalkulator. Kita dapat 5250 meter. Okey, ini adalah jawapan kamu. Okey. Dan kamu tengok, logik tak 5250 ni berada di atas ni. Okey. So 5250 di sini. Jadi logik lah sebab ini 3000. Andai kata awak cari tiba-tiba awak punya jawapan tu dapat 2000 lebih. Maksudnya tak logik. Sini 3000, mana mungkin yang atas ni lebih kecil nilainya. Tentulah lebih besar nilainya. Okey, ini adalah graf jarak masa. Ini graf jarak masa. Secara jujurnya saya beritahu graf jarak masa ini dia sangat mudah sebab dia straight to the point. Apa yang diberi awak keluarkan. Tapi konsep ni kamu kena faham. Okey? Okey, seterusnya saya tunjukkan graf laju masa. Sebentar tadi saya tunjukkan graf jarak masa, sekarang laju masa. Macam mana kita nak tahu laju atau jarak di atas ni? Ini minta maaf sebab dia salah. Ini bukan masa, ini adalah laju. Okey, graf laju speed Okey. Kita baca rajah 7 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan dua zarah J dan K dalam tempoh T saat. Okey. Graf A, B, C, D menunjukkan pergerakan zarah J. Jadi awak tulislah ini adalah J. Sebab kertas soalan kamu, jadi kamu tulis, kamu boleh conteng. Okey? Dan graf AE, menunjukkan pergerakan zarah K. Jadi kita tulislah ini adalah zarah K. Okey? Kedua-dua zarah bermula dari titik yang sama melalui laluan yang sama. Okey, titik yang sama ni graf laju masa Okey. Titik yang sama Okey. Soalan. Nyatakan laju seragam dalam meter saat negatif 1 zarah J. Okey, sekarang dia nak laju seragam. Jadi kat sini. Okey. Bukan masa kadang-kadang ada murid yang tulis masa. Laju seragam ni, laju seragam ni kat mana? Okey, kita terus ambil jawapan ini. Jawapannya adalah 20 meter saat negatif 1. Okey, kadang-kadang ada yang tanya, cikgu, macam mana kita tak tahu unit? Dia dah beritahu dalam soalan, nyatakan laju seragam dalam meter saat negatif 1. Jadi unit kamu sudah ms negatif 1. So jawapannya 20 ms negatif 1. Nanti kamu tulis dalam ruangan jawapan. Okey. Yang kedua. Okey, hitung kadar perubahan laju dalam meter saat negatif 2 zarah J dalam 17 saat yang pertama. Rate of change, kadar perubahan. Kalau untuk graf laju masa, kita mesti mencari kecerunan. Kita nak cari dia punya kecerunan lah. 17 saat pertama. Jadi yang inilah. So bila kita tengok graf, jawapan kamu mesti positif sebab graf dia naik. Kalau graf dia menurun, maksudnya jawapan kamu mesti negatif. Okey. Jadi caranya adalah, okey, kita nak tengok ini. So 20 tolak kosong. Bahagi dengan 17 tolak kosong. Jadi nanti jawapan kamu akan dapat 1.176 ms negatif 2. Okey. Ataupun 1.18. Okey. Ini untuk B. Okey. Untuk C. Cari beza antara jarak yang dilalui oleh J dan K. Cari beza antara jarak yang dilalui oleh J dan K ialah 190 meter. Hitung nilai T. Okey, di sini saya nak tunjukkan pada kamu. Okey, kalau kita nak buat, saya lebih suka lukis
Saya lebih suka lukis. Kalau kita nak buat, kita lukis. Okey. Ni beza jarak J kan. J ni adalah trapezium sebenarnya. J ini adalah trapezium. Okey. Okey, J dan K. K ni adalah segitiga. Okey, lukislah. Better kamu lukislah. Okey. Jadi ini J, ini K. Beza tolak. Sama dengan 190. Kita lukis dulu macam ni. Jadi kamu akan faham. Okey, sekarang untuk mencari jarak untuk graf laju, dia tak sama macam graf jarak masa. Kita kena cari luas satu-satu. Maksudnya kita cari luas trapezium, kita cari luas segitiga. Jadi kamu kena carilah. Okey. Ini nak cari ni, saya nak cari nilai ni. Okey, nak cari nilai ni, kita tengok So sini T tolak 17. Saya tulis sini T tolak 17. Okey. Untuk nilai ni pula, ni adalah T. Okey. Tinggi ni 20. Faham Saya ulang sekali lagi. Untuk cari nilai yang atas ni, sini T. T tolak 17. Nilai yang panjang ni, kita ambil nilai yang akhir adalah T. Tinggi pula ialah 20. Okey. Untuk segitiga, ni segitiga ni segitiga. Untuk yang K pula, tadi kita ambil J untuk K. Tinggi ni 20. Panjang ni yang hujung sikit adalah T. Faham Kita tak ambil 17. Kita nak ambil nilai yang paling panjang ni. So adalah T. Saya tulis sini. Okey. Jadi awak kena keluarkan rumus mencari luas trapezium dan mencari luas untuk segitiga. Okey. Jadi bila kita nak cari luas untuk trapezium, 1/2 A tambah B. A tambah B. Okey. T tolak 17 tambah dengan T darab dengan tinggi 20. Ini adalah rumus trapezium. Tolak segitiga 1/2 darab tapak darab dengan tinggi sama dengan 190. Okey, sebab tu graf laju masa ni dia sangat detail. Jadi kamu kena pandai dan faham. Okey, yang ni cikgu potong lah. Ini saya potong. Awak guna kalkulator pun boleh, tak ada masalah. Ini pun saya potong, saya dapat 10. Okey, jadi kat sini T tambah T kita akan dapat 2T. Okey, T tolak 17 tambah T, saya dapat 2T tolak 17 darab dengan 10. Okey, tolak dengan 10T. T darab 10 sama dengan 190. Okey, ni saya darabkan 2, saya akan dapat 20T tolak 170 tolak 10T sama dengan 190. Okey. Jadi saya kumpulkan T dulu. Okey. 20T tolak 10T. Okey, yang tak ada T ni, saya pindahkan dia ke sebelah sini. Kalau negatif, kita jadikan dia positif. Okey. Okey, jadi 20T tolak 10T kita akan dapat 10T sama dengan 360. Okey, saya tunjukkan. Jadi 300 Jadi T sama dengan 360 bahagi 10. So T adalah 36. Besar. Okey, faham Okey. Jadi saya harap kamu jelas. Kena buat satu-satulah. 20T tolak 10T. 170 pindahkan, kita akan dapat 190 tambah 170 dapat 360. Jadi 10 ni kita bawa bawah sebab tinggalkan T seorang-seorang. So T sama dengan 36 saat. Okey, ini seolah-olahlah kertas jawapan kamu. Jadi saya harap kamu faham. Untuk soalan ini bukan 4 markah ni, ini adalah 5 markah. Okey. Okey, markahnya ada kat sini, ni 1 markah. Okey. Ini 1 markah, 2 markah. Sini kita tengok betul tak? 1, 2, 3. Sini betul 4 dan akhirnya adalah 5. Okey. Jadi ada 5 markah.
Okey. Jadi bukan susah untuk jawab soalan ini. Sebenarnya kamu boleh buat dan kamu kena faham graf bagaimana menjawab graf jarak masa dan bagaimana untuk menjawab graf laju masa. Okey. Jadi itu saja. Okey. Sebelum tu saya nak tunjuk pemarkahan. Okey. 5 markah. Okey, contohnya kat sini 1 markah. Okey, ini 1 2, sini 3 dan sini 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So sini ada 5 markah. Okey. Jadi jangan takut untuk jawab, sekurang-kurangnya dapat 2 markah atau 3 markah. InsyaAllah awak boleh skor dalam SPM. Okey, itu saja daripada saya. Selamat mencuba. Assalamualaikum.